Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Khairil dan sekarang dalam bahagian yang keempat, tajuk penjelmaan. Okey, dalam bahagian yang keempat kali ini saya akan bincangkan tentang gabungan penjelmaan. Okey, gabungan penjelmaan. So mari kita lihat nota dulu. Okey, nota bagi gabungan penjelmaan. Nota yang pertama, gabungan penjelmaan PT. Okey, PT bermaksud kita akan buat penjelmaan T dahulu, kemudian baru kita buat penjelmaan P. Maksudnya kita sentiasa bermula daripada penjelmaan yang belakang, baru kita patah balik P ke depan. Nota yang kedua, kedudukan selepas penjelmaan pertama kita tandakan sebagai prime. Okey, koma di atas Manakala kedudukan selepas penjelmaan kedua ditanda sebagai double prime. Okey, dua koma berada di atas. Contohnya, A menjadi A prime selepas penjelmaan pertama, sini ni. Kemudian A prime berubah menjadi A double prime selepas penjelmaan yang kedua. Dan nota yang terakhir, T kuasa 2 bermaksud penjelmaan T diulang sebanyak 2 kali ataupun ianya dipanggil sebagai TT. Okey, kalau kata R kuasa 2 bermaksud R telah 2 kali, RR. Okey, jadi kita lihat contoh yang pertama. Diberi P ialah penjelmaan pantulan pada garis Y sama dengan 4. T ialah translasi 2, 3. Nyatakan koordinat imej bagi titik A. Kita lihat bagi siapa? Bagi titik A. So, maknanya ianya bermula daripada A. Di bawah penjelmaan TP. Okay. So, daripada A, bermulanya A di sini 26 koordinatnya. Kita akan buat P dahulu. Kita sentiasa buat penjelmaan yang di belakang. P dahulu, kemudian T. Jadi, daripada A26, proses yang pertama adalah proses P. Dan kita akan dapat hasilnya nanti A prime. Koordinat di sini saya kosongkan dahulu. Kemudian kita akan buat proses penjelmaan T, iaitu translasi. Dan akan dapat A double prime. Untuk proses yang pertama, daripada A26, prosesnya ialah pantulan pada garis Y sama dengan 4. Di sini Y sama dengan 4 ni. Dalam konsep pantulan, kita akan hitung dari A ke paksi pantulan berapa kotak. Dalam kes ini, 2 kotak. 2 kotak daripada A, daripada objek A ke paksi pantulan Y sama dengan 4. Jadi untuk cari imejnya, kita buat lagi 2 kotak menjauhi paksi pantulan. Dan penghujung di situ ialah A prime, iaitu imej kepada A. Dan koordinatnya ialah 2, 2. Kamu tulis 2, 2, kamu akan dapat 1 markah yang pertama. Kemudian 2, 2 ini melalui proses T, iaitu translasi 2, 3. Translasi 2, 3 bermaksud daripada A prime, ia bergerak 2 kotak ke kanan. Dan 3 ini bermaksud 3 kotak ke atas. Dan kedudukan akhirnya di atas ni ialah A double prime, iaitu pada koordinat 4, 5. Kamu tulis 4, 5, kamu dapat lagi markah yang kedua, 2 markah. Contoh soalan yang kedua. Nyatakan koordinat imej bagi titik C di bawah penjelmaan T kuasa 2. Okay, T kuasa 2 bermaksud translasi negatif 2, 3 ini dilakukan sebanyak 2 kali. So, bermula daripada C di bawah proses T kuasa 2 ataupun TT. Proses yang pertama ialah proses T, translasi. Yang belakang dulu. Akan dapat C prime. Daripada C prime, akan buat sekali lagi proses T dan akan dapat C double prime. So, daripada C kita akan gerak, disebabkan translasinya negatif 2, 3, bermaksud 2 kotak ke kiri dan 3 kotak ke atas. Kedudukan akhir di atas ni ialah C prime, iaitu pada koordinat 3, 1. 1 markah. Dan daripada C prime, kita buat lagi sekali translasi, iaitu 2 kotak ke kiri, 3 kotak ke atas. Dan kedudukan akhir di sini ialah C double prime,
iaitu pada koordinat 14. Tulis koordinat 14 di bawah ni, dapat satu lagi markah, jumlah 2 markah. Untuk contoh yang ketiga, contoh yang ketiga ni mungkin melibatkan contoh yang paling sukar apabila melibatkan putaran 90 darjah. Mari kita lihat. Nyatakan koordinat imej bagi titik E, bermaksud ianya bermula daripada E, di bawah penjelmaan RP, bermaksud penjelmaan P dahulu, kemudian penjelmaan R. Sekali lagi, saya ingatkan bermula daripada belakang. So, E akan melalui proses P dahulu. Penjelmaan P dahulu akan dapat E prime. Saya kosongkan jawapan tersebut. Dan E prime akan mengalami proses R, penjelmaan R untuk dapat E double prime. Jadi daripada E kita akan buat proses P, iaitu pantulan pada garis Y sama dengan X. Ini garis paksi pantulan. E jaraknya ialah 2 kotak secara menyengit ataupun secara 90 darjah dengan paksi pantulan. Jadi untuk dapat imej E iaitu E prime, kita perlu bergerak lagi 2 kotak menjauhi paksi tersebut. Dan kedudukan di atas ini ialah E prime, iaitu pada koordinat negatif 22. Sekarang untuk menjalankan proses E double prime, untuk mendapatkan jawapan E double prime, proses yang kita perlu lalui ialah proses R, iaitu putaran 90 darjah. Lawan arah jam pada pusat negatif 14. Tipsnya, dapat soalan macam ni, mula-mula sekali kita kenal pasti pusat putaran yang terlibat. Dalam kes ini, pusatnya ialah negatif 14. Jadi, di mana kita tandakan pusat di atas tu? Negatif 14. Tandakan X pada pusat putaran. Kemudian, daripada pusat putaran tersebut, kita bina satu garisan yang selari dengan E. Selari dengan E prime. So, daripada pusat ini, saya perlukan 2 kotak untuk ianya selari dengan tahap E prime di sini. Saya perlu wujudkan 4 cabang yang sama panjang. Siapa yang mungkin kalau kurang faham, boleh rujuk video saya yang sebelum ini. 4 cabang yang sama panjang. Kemudian, daripada hujung garisan yang pertama, cabang yang pertama tadi saya sambung ke E prime, memerlukan jarak 1 kotak. Sekarang kita bentukkan simbol Nazi. Bagi setiap cabang. Disebabkan ini ke kiri, maka yang atas akan ke atas. Yang cabang yang kiri akan ke atas, cabang yang atas akan ke kanan, manakala cabang yang kanan akan ke bawah. E prime sekiranya ia bergerak ke titik atas di sini, ini ialah mengikut arah jam. Dan sekiranya E prime ini bergerak ke kanan, ianya ialah mengikut arah lawan jam, lawan arah jam. Dan arahan bagi R ialah lawan arah jam. Maka titik yang kita pilih ialah titik yang di sebelah kanan sebagai E double prime, dan koordinatnya ialah 13. Dan kita dapat 2 markah penuh. Sebelum tu sedikit pembetulannya, di sini bukannya E negatif 32, di sini sebenarnya E 2 negatif 2. Dan contoh yang terakhir, nyatakan koordinat bagi titik H. H berada di bawah ni, so bermula dengan titik H melalui proses PR. Macam biasa, kita buat R dahulu, kemudian P. Jadi daripada H ke H prime, prosesnya ialah R. Kemudian H prime ke H double prime, prosesnya ialah penjelmaan P. So daripada H, kita akan buat R dahulu, iaitu putaran 180 darjah pada pusat 21. Ingat, putaran kita cari pusat dahulu. Pusatnya berada di situ. Tandakan pangkah pada pusat. Sebelum tu, sekali lagi, di sini bukannya H64. Sebenarnya di sini ialah H ini negatif 1, negatif 2. Sedikit kesilapan. Tak apa, tidak ada markah di situ. Jadi jarak daripada H ke pusat putaran 180 darjah adalah 3 kotak. Dan untuk menjawab soalan putaran 180 darjah, kaedahnya ialah kita hanya perlu panjangkan garisan ini daripada pusat ke arah yang bertentangan dengan jarak yang sama daripada H ke pusat.
So 3 kotak, kita sambung lagi 3 kotak hasilnya di situ, dan itulah H prime, iaitu pada koordinat 5, 4, 1 markah. Dan proses yang terakhir P, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 14. Ingat pusatnya tak sama. Tadi pusat putaran 180 darjah 21. Manakala untuk 90 darjah 14. So kita perlu cari lagi kedudukan pusat yang terkini, iaitu pusat 14 bagi 90 darjah. So daripada pusat, kita bina satu cabang terus kepada H prime, dan kita bina cabang-cabang yang lain, 3 cabang yang lain, total ada 4 cabang. Disebabkan H prime betul-betul berada di atas cabang ini, maka tidak perlu kita bina nazi di sini. So daripada H prime, jika ia turun ke bawah, itu mengikut arah jam, dan sekiranya ia naik ke atas, itu ialah lawan arah jam. Dan soalan ini meminta untuk ikut arah jam. Jadi H double prime berada di bawah, iaitu pada koordinat 10. Dapat lagi 1 markah. Okey. Jadi sebelum saya tamatkan video ini, ulang kaji nota. Seperti saya ingatkan tadi, yang pertama, gabungan penjelmaan PT bermaksud kita akan buat yang belakang dahulu, iaitu T, baru patah balik ke depan, iaitu P. Nota yang kedua, kedudukan selepas penjelmaan pertama ditanda sebagai prime. Selepas penjelmaan kedua, kita tanda sebagai double prime. Dan sebagai contoh, saya bagi kat sini, A menjadi A prime, kemudian menjadi A double prime. Dan nota yang terakhir, T kuasa 2 bermaksud penjelmaan T tersebut diulang sebanyak 2 kali. Okey. Yang itu selesailah bahagian yang keempat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.